Assalamualaikum. Tuan-tuan yang dah masuk, beritahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Silakan tolong share di FB masing-masing tuan-tuan biar ramai yang dapat manfaat daripada ayat ni kan. Yang pertama dari sudut teknikal, yang keduanya dari sudut penafsiran kita bincangkan bagi pandangan kita tentang ayat ni. Silakan jemput masuk. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Silakan jemput masuk. Jemput masuk. Tuan-tuan berada di mana? Bagi tahu dengan saya ya. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan jemput masuk. Jemput masuk. Tuan-tuan siapa yang dah bagi tahu pada kawan-kawan untuk join tu, boleh text mereka sekarang kata Ustaz Nasar dah ready cakap. InsyaAllah lagi beberapa minit kita start tuan-tuan. Silakan jemput masuk. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-17 ya daripada surah Yasin dan tuan-tuan yang tak ada Quran di tangan pun tak apa, boleh tengok skrin telefon sebab saya akan share ayat dan diagram yang kita gunakan pun saya akan share di skrin juga insya-Allah ya. Kita enlarge supaya tuan-tuan boleh nampak dengan terang. Siapa-siapa yang belum download kita punya kamus Al-Furqan, download percuma saja tuan-tuan, pergi ke www.ustaznasar.com www.ustaznasar.com Silakan jemput masuk insya-Allah. Sama-sama dengan saya hari ini kita akan bahas surah Yasin ayat yang ke-17. Silakan siapa yang baru masuk, selamat datang dan bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan. Siapa yang nak join kelas kita masih boleh lagi ya, dalam minggu ni boleh lagi lah. So minggu depan tu mungkin kita tutup penyertaan dan kita akan bawa tuan-tuan pada kelas kita berikutnya pada bulan hadapan. Tapi kalau yang register hari ni ataupun sampai hujung minggu ni, maksudnya masih boleh lah, masih boleh kita terima. Sebab kelas pun tak banyak lagi, baru 3 kelas . Video dia pendek-pendek ya tuan-tuan, senang je untuk terima. Sebabnya kita susun program tu dengan secara yang mudah dan pendek-pendek, tapi dia berkaitan antara pelajaran yang sekarang dan pengajaran yang sebelum, macam tu, senang aja. Tuan-tuan kalau nak join lagi, pergi ke WhatsApp kepada admin Al-Furqan di 0195119000. Tuan-tuan type saya berminat, nanti admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan ya. So insya-Allah kita mulakan majlis dengan sama-sama membaca Ummul Kitab iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kita akan bahaskan ayat yang nombor 17 daripada surah Yasin. Siapa tuan-tuan yang tak ada Quran di tangan pun tak apa, sebab saya akan share screen, so tuan-tuan boleh follow juga, boleh baca dengan saya melalui screen yang saya share, insya-Allah. So ayat ni ayat yang ke-17, sebentar saya besarkan. Ini wa ma alaina ni, wa ma alaina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar tuan. Okey. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Sadaqallahul azim. Wa ma alaina illa al balaghu al mubin. Al balaghu al mubin. Maksudnya ialah dan tidaklah ke atas kami ataupun tiadalah kewajipan ke atas kami melainkan untuk menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Al-balaghul mubin, penyampai ataupun penyampaian yang jelas. Mubin ni maknanya jelas. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kat sini para rasul tersebut, dia datang kepada orang kampung ataupun orang dekat negeri itu, mereka ditolak kan. Mereka ditolak. Jadi dalam ayat sebelum ni kita dah bahas, mereka berkata, Tuhan kami lebih mengetahui bahawasanya kami sebenarnya adalah kepada kamu merupakan utusan-utusan yang diutuslah. Kemudian sambungan kata-kata daripada kata-kata dari Rasul tersebut, dan tidaklah ke atas kami melainkan penyampai yang jelas ataupun memberi penyampaian yang jelas. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam konteks ayat ni, tuan-tuan tahu cerita pasal apa kan? 3 orang rasul itu ni, Allah Subhanahu Wa Taala nakkan Rasulullah SAW sampaikan cerita ni kepada orang Quraisy pada waktu tersebut. So ceritanya ialah ada 2 orang rasul datang ke dalam sebuah negeri, kemudian kedua-dua rasul itu ditolak. Datang rasul yang ketiga kan? Rasul yang ketiga juga pun ditolak juga. Baik, jadi hari ini ayat yang kita baca tadi, Allah menyebut rasul itu berkata, tiadalah ke atas kami, tiadalah ke atas kami melainkan penyampai yang nyata. Okey, sebenarnya apa ialah yang Allah Taala nak sampaikan pada kita berkenaan dengan ayat ni, tuan-tuan? Apa yang kita nak sampai, Allah nak sampaikan kepada kita melalui ayat yang ke-17 daripada surah Yasin ini. Wa ma alaina illa al-balaghu al-mubin. Tiadalah kewajipan ke atas kami, hanyalah menyampaikan penyampaian yang jelas, ataupun kami hanyalah penyampai yang jelas, penyampai yang nyata, penyampai yang menyampaikan perkara-perkara yang jelas datang daripada Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam konteks ayat ni, tuan-tuan, dalam konteks ayat ni, kalau kita boleh keluarkan, ayat ni pendek sebenarnya, dan mungkin pada tuan-tuan kalau baca sekali imbas macam tak banyak benda yang kita boleh sembang tentang ayat ni kan. Tapi sebenarnya di sebalik ayat ni, tuan-tuan, ada banyak benda yang kita boleh keluarkan, tuan-tuan. Ada banyak benda yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ni kalau tuan-tuan renung betul-betul lah. Ni ayat yang pendek, kalau yang panjang lagi macam-macam. Jadi antara perkara ni, antara benda-benda yang kita boleh ambil dalam konteks ayat ni ialah di sebalik ayat ni, katalah tuan-tuan ni sebagai orang yang membawa dakwah dalam sebuah kampung. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan pada tuan-tuan, ini bukan sebuah kampung saja tahu, ini dalam konteks yang agak besar sikit lah. Tapi tuan-tuan masuk dalam konteks rumah tangga tuan-tuan, dalam konteks keluarga tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan bawa sesuatu dan perkara itu benar, dia memang ada ujian dia. Kalau perkara benar yang tuan-tuan bawa, dia memang ada ujiannya.
Terutamanya apabila yang tuan-tuan bawa itu sebenarnya belum lagi diamalkan ataupun belum lagi diketahui oleh yang nak menerima kedatangan tuan-tuan ni. Nah, itu problem dia. Jadi dalam konteks saya ni Allah Taala nak gambarkan perkara itu pasti berlaku. Perkara tu pasti berlaku. Bila tuan-tuan nak bawa sesuatu yang benar, sesuatu yang telah pun tuan-tuan belajar, jadi adjustment tu perlu dibuat. Sebab ujian mesti ada. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita cuba minimizekan ujian tersebut. Cara untuk minimizekan ujian tersebut ialah dengan adapt dulu dengan suasana. Pastikan tuan-tuan masuk di pintu yang tuan-tuan disenangi dulu. Itu yang paling penting. Masuk di pintu yang tuan-tuan boleh diterima. Maksudnya apa? Maksudnya, contoh yang saya bagi sebelum daripada ni, katalah tuan-tuan nak jadi menantu dalam sebuah keluarga contohnya kan. Jadi katalah keluarga tersebut tidak mengamalkan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bila tuan-tuan masuk dalam keadaan tuan-tuan bawa sesuatu seolah-olah macam tuan-tuan nak mengajar, ini contoh tuan-tuan nak mengajar, jadi mungkin tuan-tuan susah nak diterima sebab tuan-tuan baru masuk, lepas tu menantu pula tu kan. Ini contoh tuan-tuan boleh bawa tuan-tuan punya analogi sendiri ataupun keadaan tuan-tuan sendiri. Sebab Quran ni kan saya sebut, dia sesuai untuk semua zaman, dia sesuai untuk semua orang dan dia sesuai untuk semua tempat. Macam mana tuan-tuan nak adapt situasi tuan-tuan dekat dalam suasana tu memang boleh. Jadi tugas saya di sini selain daripada jelaskan tentang teknikal ayat, saya nak tunjuk, bukan tunjuk pun, saya tak pandai pun, tapi saya nak saya nak tuan-tuan bersama-sama dengan saya, kita cuba gali ayat ni, macam mana kita nak adapt dekat dalam suasana kita tu. Jadi ilmu ni bukan untuk tuan-tuan, malah ilmu untuk saya juga. Kita tengok ayat ni, bagaimanalah kita nak adapt bawa masuk dalam keluarga kita. So dalam konteks ini, kalau kita yang nak memberi pelajaran, ataupun kita yang nak membawa sesuatu pelajaran yang kita tahu, tapi orang di tempat tersebut mungkin belum tahu, jadi macam mana cara kita nak masuk? Itu Jadi dalam konteks ini Allah Taala nak memberi peringatan awal ataupun nak suruh kita bersedia sebenarnya. Sedia sebab nak bawa benda benar, dia memang ada ujian ni. Sama ada ujian tu besar ataupun ujian tu kecil lah. Dan seperti biasa Allah Subhanahu Wa Taala dia akan uji orang yang dia paling sayang dengan ujian yang paling berat lah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak bandingkan dengan ujian kita berbanding dengan ujian para nabi, memang jauh lah macam bumi dengan langit lah. Tapi sekurang-kurangnya ini adalah sesuatu yang Allah Taala jelaskan pada kita supaya kita bersedia. Sebab tu orang yang mampu membawa kesan kepada kesan baik kepada sesuatu kaum, kepada satu keluarga, kepada satu kelompok, Allah Subhanahu Wa Taala akan tulis, akan catat asar dia tu, kesan-kesan daripada peninggalan dia tu, Allah Taala akan catat satu persatu. Apa yang dibuat dan kesan dia pun akan dicatat oleh Allah. Jadi sebab tu kalau tuan-tuan boleh bawa sesuatu yang baik dan menjadi kesan kepada seluruh keluarga ataupun seluruh ahli negeri selepas daripada itu, selama itulah kita akan dapat kebahagiaan ataupun ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So antara lain Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu dalam konteks saya ini, kita nak beri peringatan bahawa perjuangan tu sebenarnya bukanlah mudah. Perjuangan untuk mengubah sesuatu daripada yang tak baik kepada yang lebih baik, dia bukan mudah. Dan mungkin persediaan tu kita kena buat dari sudut apa tahu, dari sudut bersedia bahawasanya kita mungkin akan menghadapi ujian dari sudut fizikal juga. Dari sudut fizikal. Dari sudut fizikal ni maksudnya apa? Mungkin ada orang yang tak suka sampai ke tahap boleh mencederakan contohnya kan. Ada kalau tengok dalam cerita ni, mereka ni dibunuh tuan-tuan tahu. Kalau tengok ayat selepas ni mereka tu dibunuh. Itu secara fizikal. Tapi macam mana pula secara mental? Kita akan diuji dengan secara mental yang cukup hebat tuan-tuan. Kita akan tuan-tuan percaya banyak pengalaman daripada ustaz-ustaz yang datang mengajar bahawa sesuatu yang berbeza dengan apa yang diamalkan di kampung tersebut ataupun di tempat tersebut ataupun di surau tersebut ataupun di masjid tersebut, perlawanan yang mereka dapati daripada orang jahil di tempat tersebut lah. Dan orang jahil ni kadang-kadang mereka ni diberi sedikit kuasa di tempat tersebut dan mereka akan gunakan kuasa itu untuk menunjukkan bahawasanya mereka di pihak yang benar lah. Jadi mereka akan keluarkan kata-kata yang tak sepatutnya. Jadi di sinilah ujian mental kepada orang yang datang mendakwah ni tuan-tuan. Orang yang datang berdakwah ni dia perlu satu kekuatan. Jadi sebab itulah Rasulullah nak para pendakwah ni
adapt ayat Quran yang Allah Ta'ala jelaskan. Semua ayat tu kalau boleh kita adapt lah. Antara yang paling berat sekali ialah, yang paling besar sekali yang perlu dipraktik atau diamalkan oleh para pendakwah ialah berdampingan dengan Allah di waktu malam, solat malam. Berdiri, rukuk, sujud, minta dengan Allah supaya Allah bagi kita kekuatan. Dan sama ada orang terima atau tidak, itu perkara yang kedua, tapi sekurang-kurangnya Allah bagi kekuatan kepada kita. Dan kalau Allah bagi kekuatan pada kita, itu bukan sekadar penolakan orang, penerimaan orang pun kita kena minta pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla juga. Sebab apa tahu? Sebab kalau kita berjaya, syaitan ni tuan-tuan dia akan masuk daripada pelbagai sudut. Bila kita berjaya membawa sesuatu yang baru, jadi kita diterima oleh masyarakat tersebut. Apa pula ujiannya? Ujiannya ialah kita akan disanjung. Kan ramai ustaz-ustaz yang disanjung, dipuji, sampai lupa diri pun ramai tuan-tuan. Ramai ustaz-ustaz yang lupa diri sampai merasakan orang lain tu tak pandai, dia seorang yang pandai. Bila dia duduk dekat depan kan, mungkin dengan penampilan dia macam penampilan dan gelaran-gelaran tertentu. Ustaz pun sebenarnya boleh memberi gelaran ustaz tu sebenarnya pun boleh membawa keburukan juga kalau kita menerima dia dengan satu penerimaan yang dengan riak dan sebagainya. Apatah lagi kalau ada gelaran-gelaran lain daripada ustaz kan, macam-macam lah, syekh lah, apalah semua kan, tuan-tuan pun boleh sebut lah apa saja. Saya tak cakap sesiapa pun, saya cuma nak berikan gambaran. So perlindungan daripada Allah, pertolongan daripada Allah ni bukan sekadar semasa kita ditolak, perlindungan daripada Allah juga semasa kita diterima. Okey, itu dari sudut tuan-tuan sebagai pendakwah. Macam mana pula kalau tuan-tuan ni sebagai orang kampung yang menerima? Dalam konteks saya ini, apa yang tuan-tuan boleh ambil, tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan boleh ambil dalam konteks saya ini? Nanti kalau tuan-tuan nak tengok ayat tu, saya bagi tuan-tuan semua tengok. Okey, ni Allah menceritakan pada kita kata-kata daripada siapa? Kata-kata daripada ustaz-ustaz yang datang, ataupun kalau dalam konteks ini daripada utusan yang datang. Dan tidaklah kami ini melainkan memberi penyampaian yang jelas dan nyata. Okey, sekarang ni kalau tuan-tuan sebagai orang kampung yang menerima orang tu datang macam ni, cuba tuan-tuan fikir sekejap macam ni. Okey, tuan-tuan boleh bagi pandangan tuan-tuan, tak ada masalah, tak ada salah pun. Semua pandangan tu betul. Betul pandangan, asalkan jangan lari daripada kehendak ayat lah. Orang cerita pasal dakwah macam ni, tuan-tuan pergi cerita pasal mentalakkan isteri. Itu salah lah cerita tu. Talak isteri tu ada ayat lain. Mungkin tuan-tuan cakap tu betul, tapi ayat lain. Ni ayat ni. So takkanlah sampai, walaupun tuan-tuan tak ada asas bahasa Arab sekalipun, takkanlah sampai begitu jauhnya kan. Tuan-tuan punya kefahaman tentang ayat. Baca ayat tu insya-Allah tuan-tuan boleh faham. Sekarang ni macam mana tuan-tuan kalau andai kata tuan-tuan ni merupakan orang yang menerima pendakwah tersebut, yang datang ke kampung ataupun datang ke negeri, ataupun orang seseorang yang datang dalam keluarga tuan-tuan yang membawa pengajaran ni. Okey, pada saya tuan-tuan pada saya lah tuan-tuan boleh bagi pandangan yang pertama sekali, bila ada orang yang datang, kita ni jangan cepat-cepat sangat untuk menerima provokasi daripada orang lain. Itu problem ni. Kita ni dalam konteks hari ni tuan-tuan. Benda ni tak ada zaman Rasulullah, seperti mana ujian yang kita hadapi tau. Mereka ada ujian mereka, tapi mungkin dalam skala yang tidak sebesar hari ni. Yang mana hari ni bila ada seseorang yang membawa sesuatu yang baru ataupun sesuatu yang baik, biasanya orang-orang ni akan diprovok oleh orang lain, dipanggil sekarang ni netizen. Dan ada netizen yang betul-betul pure, organik daripada netizen yang betul-betul. Tapi ada sebahagian daripada netizen yang memang dirancang untuk menjatuhkan seseorang ataupun untuk menaikkan seseorang. Jadi kita kalau berperanan sebagai orang kampung, bukan sebagai pendakwah tu, sebagai orang kampung tu, kita jangan cepat-cepat sangat terima provokasi daripada sesiapa pun. Yang terbaik sekali ialah tuan-tuan nilai dulu apa yang disebut dan tanya pada orang yang tertentu betul atau tidak apa yang dibawa. Ini kalau sekiranya apa yang dibawa itu berbeza dengan apa yang diamalkan oleh tuan-tuan, apa yang difahami oleh tuan-tuan. Kemudian orang datang membawa sesuatu dan tuan-tuan rasa benda itu perkara yang baru. Jadi kita jangan cepat-cepat sangat terprovok dengan kata-kata ataupun dengan provokasi daripada sesiapa pun. Itu problem dia. Kita kan orang pandai, buat apalah kita nak dengar cakap orang tu bulat-bulat. Dan tak ada apa faedah pun. Kalau tuan-tuan sama-sama pun maki orang tu, maki orang ni, kata orang tu, kata orang ni,
dengan kita tak ada ilmu. Dalam nanti saya nak bawa tuan-tuan satu ayat tau. Tuan-tuan tengok surah Al-Alaq yang tuan-tuan selalu baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan. Allah Taala kata innal insana la yatgha, kata Allah, sesungguhnya manusia ni la yatgha, tagha ni melampau batas. Manusia ni melampau batas. Ara'ahu staghna, selalu tengok dia tu serba cukup, serba pandai, serba ada. Inna ila rabbika rujaa, kata Allah. Sesungguhnya kepada Tuhan lah, kepada Tuhan engkau lah tempat kembali kepada semua orang. Okey, ni syahid ayat ni. Ara'aital ladzi yanha, tidak akan kau melihat kepada seseorang yang menghalang seseorang daripada menyampaikan dakwah, menghalang seseorang maksudnya abdan idza shalla, dia menghalang seseorang daripada melakukan solat, melakukan ketaatan kepada Allah. Ara'aita in kana 'alal huda, tidakkah engkau melihat mungkin dia ni berada di atas petunjuk Allah. Au amara bittaqwa, ataupun dia ni menyuruh kepada membuat sesuatu yang membawa kepada ketakwaan kepada Allah. Kemudian ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, kau tengok ada seorang lagi tu, tak tengok ke dia ni ialah pendusta dan orang yang berpaling. Ni dua-dua orang. Takut kita salah pilih, tuan-tuan. Ni cerita dia masa zaman Rasulullah SAW. Rasulullah dihalang untuk melaksanakan ibadat dekat depan Kaabah, ingat tak? Abu Jahal kan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut bagaimana Rasulullah itu dihalang daripada melakukan ibadah. Allah Ta'ala kata, kau orang halang, kau cuba tengok, entah-entah dia tu bawa kebaikan, entah-entah dia bawa tu kepada ketakwaan. Tengok lagi seorang lagi, entah-entah dia ni bawa kepada, dia ni pendusta dan dia ni berpaling. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita jangan salah pilih, tuan-tuan. Allah Ta'ala suruh kita tengok dulu, nilai dulu elok. Jangan kita salah masuk geng. Itu problem dia. Masuk geng jahat jadi jahat. Kita jangan masuk geng jahat. Kita kena tengok dulu. Walaupun kita diprovok ataupun disebut dengan perkataan-perkataan yang seolah-olah macam baik, macam betul, macam nak mempertahankan agama, tapi belum tentu gitu, tuan. Kadang-kadang kita ni macam nak mempertahankan agama, rupanya kita lah perosak kepada agama kita sendiri. So jangan main-main, tuan. Okey, cukup panjang dah kita bahas. Nanti kalau boleh ujung-ujung nanti saya sebut sikitlah apa yang kalau tuan-tuan sebagai ulul albab, ni kita bukan main-main, tapi kita sebut macam kita game ulul albab. Game tu maksudnya cuba keluarkan apalah kalau tuan-tuan ulul albab, apa yang nak diambil daripada ayat ni dalam konteks ayat yang sedang kita bahas. Saya nak kata main-main ulul albab, ialah kita macam game lah. Kalau macam game ni kita santai sikit kan kita sebut. So game kita ialah game ulul albab. Kalau tuan-tuan ulul albab, bagi tuan-tuan apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kat sini, supaya kita lebih santai, tak adalah serius sangat kan, tak adalah kita ni macam apa strict sangat dengan benda ni, nanti jadi tension nanti. Okey, kita tengok hal teknikal yang kita boleh ambil dalam konteks ini. Kalimat yang pertama, nanti saya nak tanya tuan-tuan dah share ke belum? Kalau tuan-tuan yang belum share, tolong share sekarang. Tolonglah saya share sekarang, tuan-tuan, supaya ramai orang yang boleh dapat manfaat daripada perbahasan kita. Dan seperti mana yang saya sebut seperti mana yang saya sebut sebelum ni, tuan-tuan kalau boleh kelas kita ni ataupun program kita setiap petang program kita ni tiap petang Isnin, Selasa, Khamis, Jumaat, 4 hari. Cuma hari Rabu je tak ada, sebab hari Rabu tu kita keluar di Radio Ikim kan. Jadi tuan-tuan boleh dengar kita di Radio Ikim lah pukul dalam 3.10 atau 3.15 kita mula. Biasanya dalam 3.10 kita start. Okey, saya mohon tuan-tuan, untuk tuan-tuan ajak sesiapa yang untuk tonton bersama dengan kita semasa kita live bersiaran pukul 6 petang, hari Isnin, Selasa, Khamis dan Jumaat. Kalau sahabat ataupun saudara tuan-tuan tu terlupa, tuan-tuan teks dia, kejap lagi Ustaz Nasar keluar, so ready dekat FB Al-Furqan, suruh dia join FB Al-Furqan dulu, Didikan Bahasa Arab Al-Furqan, supaya kita dapat double up kita punya viewers kita, insyaAllah ya tuan-tuan. Okey, wa ma alaina illal balaghul mubin. Wa dan. Ini merupakan kalimat haraf ya. So yang ini merupakan haraf dan dia merupakan haraf penyambung cerita. Dia merupakan haraf penyambung cerita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab saya pernah sebut, wa kalau dia di permulaan tu selalunya dia ada dua possibility lah.
Kadang-kadang dia merupakan waw ataf, kadang-kadang dia merupakan waw istinaf. So yang ini dia merupakan wawul ataf. Kemudian ma maknanya tidak atau tidak ada. So ini merupakan kalimat haraf yang kita sebut sebagai haraf nafi. Okay, macam mana saya nak tahu Ustaz tentang jenis-jenis haraf ni? Tuan-tuan masih belajar peringkat yang kedua, tuan-tuan akan dijelaskan. Ma tu maknanya tidak lah kan. So itu merupakan haraf nafi. Okey, apa ni kalau tuan-tuan tengok kalau tuan-tuan tengok pada peringkat pelajaran yang pertama ni, saya nak bezakan antara pelajaran pertama dan pelajaran yang kedua tau. Pelajaran yang pertama, kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kita kena pisahkan kalimat. Sama ada kalimat tu termasuk dalam kelompok kalimat isim atau termasuk dalam kelompok kalimat fi'il atau termasuk dalam kelompok kalimat haraf. Jadi ma tu dia termasuk dalam kelompok kalimat haraf. So dalam pelajaran peringkat pertama juga, kalau tuan-tuan tahu kalimat itu merupakan kalimat isim dan fi'il, tuan-tuan pindahkan ke diagram yang kedua. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya tuan-tuan tahu apa ganti nama diri sebenar dalam kalimat itu. Itu kita jelaskan dengan terperinci dalam kita punya program Al-Furqan itu yang saya minta tuan-tuan untuk register tu. Tapi tak apalah, kalau tuan-tuan belum nak register, tuan-tuan dengar program kita ni pun saya akan jelaskan juga sikit-sikit. Cuma hari ni kita tak bahaskan tentang perkara ni sangat. Semua. Okay, itu peringkat pertama yang tuan-tuan akan diajar. Pada peringkat yang kedua pula, kalau tuan-tuan belajar, kita masuk pembahasan masih isim, fi'il dan haraf juga. Cuma perbahasan dia akan jadi lebih dalam. Kita akan jelaskan kalau isim ada dua jenis. Ini jenis-jenis dia. Kalau jumpa fi'il, apa yang perlu tuan-tuan buat. Kalau jumpa haraf, kita jelaskan bagaimana haraf itu berfungsi. Ini pelajaran peringkat yang kedua, tuan-tuan. Okay, pada pelajaran peringkat yang ketiga ni, yang ni tentang isim. Ini perbahasan dia lebih dalam tentang isim. Sebab dalam Quran dia cuma ada 3 jenis kalimat je, isim, fi'il, haraf saja kan. Ya, kemudian ini masih lagi peringkat yang ketiga tentang isim, jenis-jenis isim. Kemudian ni kita dalamkan lagi pembelajaran kita tentang kalimat fi'il. Ini semua. Kemudian yang ini kita dalamkan lagi tentang pelajaran tentang kalimat haraf. Macam tu tuan-tuan. Okay, kalau tuan-tuan nak download ni semua, tuan-tuan boleh dapat di www.ustaznasar.com. Tuan-tuan boleh download kat situ ni. Kamus Al-Furqan ni pun tuan-tuan boleh download dalam www.ustaznasar.com tu. 30 juzuk tuan-tuan download secara percuma. Dan diagram yang saya tunjukkan tadi tu semua ada kalau tuan-tuan nak download. Tapi bukan sekadar download, kalau diagram tu tuan-tuan boleh print sekali. Kalau tuan-tuan boleh print color lebih cantik lah, yang mudah. Di atas tu ada nombor ni lah, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Dia tak banyak, dia bukan 6 aja diagram yang tuan-tuan perlu kena print ya. Dan kamus Al-Furqan tu yang tu tuan-tuan tak boleh print lah, yang tu tuan-tuan kena download dan boleh tengok melalui handphone je lah ya. Okey tuan-tuan yang ini maknanya tidaklah, ini merupakan haraf, iaitu haraf yang menafikan. Alaina ni ada dua kalimat, ala dan na. Ala maknanya atas, ini merupakan kalimat haraf, iaitu haraf jar. Apa dia haraf jar? Haraf jar ni maksudnya baris bawah. Nanti saya jelaskan semula apa peranan dia dalam ilmu nahwu. Kemudian selepas kalimat ala ni ada na, seperti mana yang telah saya sebutkan. Dalam kamus Al-Furqan, kalau kalimat itu ada dua kalimat, tapi ejaannya bercantum, kita akan pisahkan dia dengan warna dia. Alaina ni ada dua kalimat tuan-tuan. Ala kalimat lain, na kalimat lain. Sebab tu tuan-tuan tengok dia ada dua warna yang berbeza. So ala ni merupakan kalimat haraf, iaitu kalimat sendi. Na merupakan kalimat isim tuan-tuan. Ya, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. Ini kita belajar pada peringkat yang kedua. Na merupakan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. Isim ada dua jenis. Ni isim yang ada gelaran dan fungsi, yang ni isim biasa. So na tu dia masuk kat sini. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey, apa gelaran dia Ustaz? Gelaran dia ialah isim ganti nama diri yang atas sekali. Contoh kat sini saya bagi mereka, dia, nya, aku, engkau, kami. Itu semua adalah ganti nama diri kan. Aku, engkau, dia, mereka, awak, saya, beliau. So na itu dia merupakan kami. Tapi tak adalah dekat dalam diagram tu saya ambil dua contoh je kan. Dia tak ada dekat dalam tu, tapi tuan-tuan akan diterangkan. Sekarang ni pun saya jelaskan kepada tuan-tuan, ini merupakan kalimat isim. Isim ni maknanya nama lah. Tuan-tuan kena tengok program kita yang awal, nanti tuan-tuan boleh faham. Ini merupakan kalimat isim ataupun kalimat nama. Dan kalau tuan-tuan jumpa kalimat yang macam ni dalam Al-Quran, tuan-tuan kena tahu dia rujuk kepada siapa. Dia rujuk kepada siapa dalam konteks ayat ni, semasa ayat ini turun dulu tuan-tuan.
Jadi dan tidaklah ke atas kami melainkan penyampai yang nyata. Tiadalah ke atas kami, tidaklah ke atas kami. Kami ini dirujuk kepada para rasul yang dihantar ke negeri tersebut, itu maksudnya. Ya tuan-tuan. Kemudian illa kecuali ataupun melainkan. Ini merupakan haraf, dan ni haraf apa Ustaz? Harafnya dia termasuk dalam kelompok haraf pengecualian. Nanti saya bawa kat sini. Dia termasuk dalam kelompok haraf, ya. Haraf, jadi haraf tu mesti ada gelaran dan fungsi kan? Okey, gelaran dia apa Ustaz? Gelaran dia biasanya mesti ada persamaan dengan kerja dia tuan-tuan ni. Tengok dia haraf pengecualian ni kat sini, nombor 8 ni. Haraf pengecualian. Jadi Ustaz, kalau haraf ini merupakan haraf pengecualian sebagai gelaran dia, apa fungsi dia? Itulah mudah. Tuan-tuan dengar dulu Biasanya tuan-tuan, kalau dalam sistem Al-Furqan ni, kita bagi gelaran itu, dia synchronize dengan kerja yang dibuat. Kalau kerja dia mengecualikan, gelaran dia ialah gelaran haraf pengecualian lah. Kalau gelaran dia sebagai haraf penyambung cerita, fungsi di dalam ayat Quran tu apa? Fungsi dia menyambung cerita sebelum kepada cerita yang selepas. Jadi gelaran yang kita berikan kepada dia itu sesuai dengan tugas dia dekat dalam bahasa Arab ataupun dalam ayat tu. Kalau gelarannya sebagai haraf apa ya? Haraf bari atas. Gelaran dia haraf bari atas, sesuailah sebab kerja dia membari ataskan orang. Ya, kalau haraf tanya, gelaran dia haraf tanya. Tujuan dia pun, fungsi dia pun tanyalah. A tu maknanya adakah? A maknanya adakah? So itu ialah haraf tanya. So biasanya kita akan berikan gelaran itu sesuai dengan fungsi dia dekat dalam ayat tu. So samalah yang macam tuan-tuan jumpa dalam yang sedang kita bahaskan sekarang, dia merupakan haraf pengecualian. Nanti saya bawa semula pada ayat ni ya, sebentar. Illa. So illa ini merupakan haraf, dia merupakan haraf pengecualian. Fungsi dia apa? Fungsi dia mengecualikan lah. Tuan-tuan tengok makna terus tuan-tuan tahu. Al-balaghul mubin. Al-balaghu ni maknanya penyampaian, ataupun penyampaian. Al-mubin ni isim ke fi'il ke haraf ni tuan-tuan. Ini merupakan kalimat isim. Okey, kalau isim mana tanda dia tuan-tuan? Tanda dia ada alif lam di pangkal. Dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Yang ni ialah isim biasa. Isim biasa tu apa Ustaz? Nanti kita bahaskan. Hari ni kita tak bahaskan tentang perkara tersebut. Tapi isim macam saya sebut tadi, dia ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa. So isim yang ada gelaran dan fungsi ni dia stagnan, tuan-tuan tak boleh ubah-ubah perkataan tu. Kalau alladzina lah, tak boleh ubah jadi alladzini ke alladzinu ke, tak boleh. Tilka jadi tilka lah, tak boleh tukar jadi tilku. Zalika lah, jangan tukar jadi zaliku, zaliki, memang tak ada. Hadha, tapi di isim. Tapi di ni isim ni, isim yang ada gelaran dan fungsi. Jadi isim yang ada gelaran dan fungsi semuanya mabni, kita panggil. Mabni maknanya apa? Mabni maknanya tidak boleh diubah baris. Jadi bila tuan-tuan masuk pada peringkat yang ketiga, kita terus bagi gelaran kepada ni semua isim yang ada gelaran dan fungsi. Kita dah tak sebut sebagai isim yang ada gelaran dan fungsi tuan-tuan. Kita sebut dia sebagai isim mabni. Ini pelajaran peringkat ketiga tentang isim. Terus kita panggil dia isim yang mabni. Okey, kalau lagi satu, kalau lawan dia apa Ustaz? Lawan dia ialah isim yang mu'rab. Nampak? Isim mu'rab ni semua isim-isim biasalah. Di sini isim biasa ni yang panjang dibahaskan. Peringkat ketiga. Kalau masuk peringkat yang kedua, isim gelaran dan fungsi ni yang lebih panjang dibahaskan. Kalau isim biasa ni, tuan-tuan tengok kotak dia kecil je. Saya kata isim biasa, dia boleh berpangkat mansub, marfu' dan majrur. Ini dia boleh berubah menjadi baris atas, baris depan dan baris bawah. Jadi begitu jugalah dengan kalimat al-balaghu ni tuan-tuan. Dia mungkin di tempat lain, dia boleh diubah jadi al-balagha dan boleh diubah menjadi al-balaghi. Balaghu, balagha, balaghi boleh berlaku tuan-tuan. Al-mubinu, mubina, mubini. Dia boleh diubah. Sebab apa boleh ubah? Sebab dia merupakan isim biasa. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi, dia tidak boleh diubah baris dia langsung. So ini merupakan kalimat isim, tanda isim dia alif lam di pangkal kalimat. Dan yang ini juga merupakan kalimat isim, dia juga merupakan isim biasa. Dan tanda isim dalam konteks perkataan ini, dia ada alif lam di pangkal kalimat. Kalau tuan-tuan tak ingat, Ustaz kat mana saya nak tengok tanda-tanda isim ni? Pergilah dekat diagram yang pertama, itu mula-mula sekali kita belajar. Kalau tuan-tuan tahu dia merupakan kalimat isim
Selain daripada makna, tuan-tuan boleh tengok tanda teknikal dia. Tanda teknikal dia yang pertama ada alif lam di pangkal. Kalau tak ada tanda alif lam di pangkal, mungkin dia ada tanwin di hujung. Salah satu tuan-tuan. Ataupun kalau tak ada dua-dua ni, saya nampak baris satu saja tapi di hujung kalimat. Tapi baris bawah. Jadi baris bawah di hujung, tanwin dan alif lam di pangkal ataupun makna. Itu merupakan kalimat itu adalah kalimat itu tanda teknikal yang merupakan kalimat itu merupakan kalimat isim. So tanda dekat dalam ni kita tengok tanwin tak ada, baris bawah pun tak ada kan. Kita nampak dia ada alif lam di pangkal. Ya, dan makna dia jelas ataupun nyata ataupun terang. Itu merupakan kalimat itu dari sudut makna okeylah. Kalau tuan-tuan confuse dari sudut makna, tuan-tuan nampak alif lam di pangkal tu automatik tuan-tuan akan tahu itu merupakan kalimat isim. Jadi biasanya macam itulah tuan-tuan. Belajar kenalkan isim, fi'il dan haraf, kemudian baru kita pecahkan pelajaran tu, kita kembangkan. Sebab dalam Al-Quran dia ada 3 jenis kalimat tu saja, sama ada isim, fi'il, haraf. Bila dah tahu pilih, dan kita kembangkan. Macam tu. Ya. Okey tuan-tuan, tuan-tuan boleh share dengan saya tak apa yang tuan-tuan rasa melalui ayat tu. Yang tuan-tuan boleh nampak kalau tuan-tuan sebagai ulul albab, apalah sebenarnya yang Allah Taala nak sampaikan pada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh share, kalau perlu saya komen, kalau tak ada saya tunjuk good ajalah. So tuan-tuan, saya ulang balik lebih kurang pada pandangan saya, tuan-tuan tak nak setuju pun tak apa, saya bukan pandai sangat tuan-tuan tak nak setuju pun tak apa. Bagi saya dalam konteks saya ini, apa yang Allah Taala nak gambarkan ialah nak bawa perkara benar tu memang ada ujian dia. Kita kena berserahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kadang-kadang ujian tu dalam bentuk fizikal pun ada. Dan Allah sebenarnya mahukan kita ni gantungkan harapan semata-mata kepada dia. Kalau tuan-tuan sebagai orang awam pula, orang yang menerima kedatangan para rasul ini, jangan cepat-cepat terpengaruh oleh provokasi orang lain yang tak suka pada orang tersebut ke, ataupun yang orang yang berbeza pandangan dengan orang tersebut ke. Jadi dia mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya, jadi kita pun jadi nasi tambah. Jangan macam tu tuan-tuan. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan, dan tuan-tuan tolong share, siapa yang belum share tolonglah saya share supaya ramai orang dapat manfaat. Dan tuan-tuan yang nak belajar dengan Al-Furqan boleh type saya berminat dan WhatsApp ke 019 5119000. Dan tuan-tuan yang nak join kelas kita petang-petang ni, ajaklah seorang kawan. Kalau tuan-tuan ada 30 orang minggu depan ataupun kelas berikutnya boleh ada 60 orang. Kalau tuan-tuan sekarang ni ada 40 orang, program akan datang dia jadi 80 orang. Macam itulah. So terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.